Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, hari ini kita akan menyambung bahagian terakhir dalam 2.3 iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis. Okey, sebelum ni kita dah tengok tentang struktur daun, penyesuaian struktur daun yang membolehkan daun menjalankan fotosintesis. Okey, kita dah tengok proses yang berlaku dalam fotosintesis iaitu melibatkan dua tindak balas. Tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Dan kita juga dah tengok tentang persamaan dan perbezaan antara kedua-dua tindak balas tersebut. Okey, jadi hari ini kita akan menyambung bahagian terakhir dalam 2.3, subtopik 2.3 iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis. Baik, apa dia faktor-faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis? Maksudnya macam mana fotosintesis tu nak naikkan, nak tingkatkan, atau faktor apa yang boleh menurunkan fotosintesis tersebut? Okey, ada 3 faktor iaitu yang pertama kepekatan gas karbon dioksida. Okey, kita tahu bahawa gas karbon dioksida diperlukan semasa tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okey, jadi adakah kepekatan ni mempengaruhi? Okey, kalau makin pekat gas karbon dioksida, apa jadi? Kalau kurang kepekatan gas karbon dioksida, apa jadi? Okey. Yang kedua, keamatan cahaya. Okey, adakah cahaya? Okey, awak tengok bahawa sebelum ni, ingat balik, cahaya sangat diperlukan semasa tindak balas bersandarkan cahaya. Okey, sangat-sangat diperlukan untuk pigmen klorofil di dalam thylakoid. Okey, di mana pigmen tersebut akan menyerap cahaya matahari yang akan menyebabkan elektron teruja. Okey, ingat balik muka surat 44. Okey, elektron teruja tadi akan akhirnya diterima oleh NADP+. Okey, untuk membentuk NADPH. Okey. Jadi, kita akan melihatlah ada tak kaitan. Bila cahaya terang, tinggi keamatannya, apa jadi? Kalau keamatan cahaya rendah, redup, mendung, gelap, apa jadi pada kadar fotosintesis? Okey, seterusnya yang ketiga, suhu. Okey, sebelum ni saya dah bagi tahu bahawa tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya adalah bergantung kepada dipengaruhi oleh dan dimangkin oleh enzim. Okey, apa kaitan pula dengan suhu? Okey, apa kaitan enzim dengan suhu? Okey, kita akan melihat tiga faktor ni. Adakah dia betul-betul mempengaruhi kadar fotosintesis? Okey, kita tengok faktor yang pertama iaitu kepekatan karbon dioksida. Okey, sambil tu kita tengok rajah 2.20 pada muka surat 46. Itu adalah graf kadar fotosintesis dalam unit cm per minit melawan kepekatan gas karbon dioksida. Okey. Dalam unit peratus. Okey, jadi ada dua graf kat situ. Okey. Yang pertama graf pada 37 darjah Celsius dengan keamatan cahaya rendah dan graf kedua 30 darjah Celsius
pada keamatan cahaya tinggi. Okay, kita tengok pattern graf tersebut. Okay. Kedua-dua pattern walaupun pada keamatan cahaya yang berbeza, tapi awak tengok semakin tinggi kepekatan gas karbon dioksida, awak tengok semakin ke kanan. Nampak? Semakin ke kanan arah graf kepekatan gas karbon dioksida, maka kadar fotosintesisnya semakin meningkat kat situ. Okey. Okey, nampak ya? Okey, graf semakin tinggi kepekatan gas karbon dioksida ataupun dalam ayat lain semakin ke kanan. Ke kanan kepekatan gas karbon dioksida, maka semakin tinggi kadar fotosintesis. Nampak? Okey. Tapi dilabelkan di graf tersebut titik P. Dia ada bezalah kadar fotosintesis antara yang bawah, graf bawah dengan graf atas tu. Sebab keamatan cahayanya berbeza. Okey. Tapi bentuk graf ni tetap sama. Makin tinggi kepekatan gas karbon dioksida, makin tinggi kadar fotosintesis. Okey, pada titik P. Pada titik tu berlakulah kadar fotosintesis yang malar. Tengok, malar je, tak bergerak-gerak, tak naik, tak turun. Dia macam garisan yang sama rata. Okey. Waktu ni kadar fotosintesis tak berubah-ubah. Malar lah. Okey, ketika ini kenapa malar? Kalau soalan tanya apa yang berlaku pada titik P? Okey, satu markah kadar fotosintesis menjadi malar dan tidak berubah, satu markah. Markah kedua, ini adalah kerana keamatan cahaya menjadi faktor penghad. Okey, maksudnya penghad. Maksudnya awak bagilah karbon dioksida banyak mana sekalipun, kalau cahayanya banyak tu, macam tu lah dia jadinya. Dia tak boleh tinggi-tinggi lagi dah. Okey, boleh? Okey, faktor kedua keamatan cahaya. Kita tengok rajah 2.21. Grafnya adalah kadar fotosintesis unit cm per minit melawan keamatan cahaya unitnya lux. Tengok unit ya. Okey, graf awak kalau awak label paksi Y, paksi X tak ada unit, maka awak tak dapat markah. Okey, kita nak tengok apa hubungan antara kadar fotosintesis dengan cahaya. Okey, awak tengok dua graf tu. Graf 1, graf 2. Graf 1 pada kepekatan 0.03%. Suhunya 30 darjah Celsius. 0.03% karbon dioksida pada suhu 30 darjah Celsius. Graf 2, kepekatan gas karbon dioksida kita naikkan menjadi 0.13%, tapi suhunya kita malarkan 30 darjah Celsius. Okey, semakin awak tengok grafnya, semakin tinggi keamatan cahaya, makin ke kanan graf tu bergerak, maka semakin tinggilah kadar fotosintesis, di mana takat maksimum untuk keamatan cahaya adalah waktu tengah hari, betul? Jadi waktu itulah kadar fotosintesisnya adalah maksimum. Okey. Sehinggalah ke takat P, titik P ni ha. Nampak titik P? Okey, mula-mula kadar fotosintesis meningkat apabila dengan peningkatan keamatan cahaya. Sehinggalah pada titik P, kadar fotosintesis menjadi malar, tak berubah. Okey, ini adalah kerana kepekatan karbon dioksida menjadi faktor penghad. Okey. Mana yang kita ubah itulah yang akan jadi faktor penghad. Maksudnya awak tambahlah, awak tengok dua graf ni. Awak tambahlah karbon dioksida tu banyak mana sekalipun,
graf tu akan tetap rata. Awak tambah daripada 0.03 tambah jadi 0.13, graf tu tetap rata. Nampak? Antara dua graf tu. Okay, sebab tu dikatakan karbon dioksida menjadi faktor pengehat. Boleh? Kalau soalan akan simple tanya je. Okey, apa yang berlaku waktu titik P? Okey, awak jawablah. Pada titik P, kadar fotosintesis menjadi malar atau tidak berubah. Okey, 1 markah. Kenapa? Terangkan. Okey. Pada ketika itu, faktor kepekatan karbon dioksida menjadi faktor pengehat. Iaitu jika ditambah lebih banyak karbon dioksida pun tidak akan keamatan cahaya, jika ditambah keamatan cahaya pun tidak akan bertambah kadar fotosintesis kerana karbon dioksida yang menjadi faktor pengehat. Boleh? Okey. Okey, seterusnya faktor yang ketiga. Okey, awak tengok rajah 2.22. Okey, hubungan antara kadar fotosintesis dengan suhu. Grafnya berbentuk loceng. Okey. Kadar fotosintesis paksi Y dalam unit cm per minit melawan suhu dalam unit darjah Celsius pada paksi X. Okay. Paksi X ni adalah paksi yang awak ubah sesuai dia punya maklumat. Okay, kita nak suhu berapa, kita ubahlah. Okay, jadi kita tengok hasilnya kat kadar. Apa jadi pada kadar fotosintesis. Okay, fotosintesis dimangkin oleh enzim. Awak tahu bahawa koenzim NADPH membantu dalam proses fotosintesis semasa tindak balas gelap. Tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Tindak balas gelap tu istilah sebelum ni. Jadi sekarang awak punya istilah tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Jadi awak tahu bahawa sebelum ni, waktu form 4 dah belajar. Enzim pula sangat dipengaruhi oleh suhu. Jadi perubahan suhu boleh mempengaruhi aktiviti enzim tadi. Suhu optimum sekitar 25 hingga 30 darjah Celsius. Dia punya unit kosong kecil tu atas dia sepatutnya bukan tengah-tengah tu. 25 hingga 30 darjah Celsius. Sekiranya suhu terlampau rendah, maka enzim tak aktif. Jadi kadar fotosintesisnya rendah. Nampak kat situ? Apabila katakanlah suhu 5 darjah Celsius je. Kat overseas kan? Contoh. Apa jadi pada kadar? Kadar pun rendah. Sebab apa? Sebab enzim tak aktif. Pada suhu terlampau tinggi, enzim ternyah asli. Contoh suhu 40 darjah Celsius. Habislah semua enzim awak mati. Jadi kadar fotosintesis pun rendah. Boleh? Baik, seterusnya kita dah tengok tadi kesan 3 faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis kan? Itu faktor utama. Seterusnya, ada tak kesan warna cahaya terhadap kadar fotosintesis? Kita nak tengok ada tak kesan warna cahaya? Kita tengok graf rajah 2.26. Itu adalah graf penyerapan cahaya. Cahaya yang diserap oleh klorofil melawan panjang gelombang dalam nanometer. Unitnya nanometer. Kita kena tahu bahawa kadar fotosintesis memang dipengaruhi oleh warna cahaya yang terbit daripada yang terhasil oleh cahaya matahari. Dia ada warna. Yang kita nampak memang color oren, terang benderang macam tu kan. Tapi warna sebenarnya ada spektrum dia sendiri bermula daripada ungu, indigo, biru, cahaya. Ungu, indigo, biru, hijau, kuning, jingga, merah. Ini spektrum cahaya. Yang awak nampak tak semua spektrum lah. Awak nampak warna oren, dekat langit warna biru macam tu kan. Jadi setiap warna ni panjang gelombangnya adalah berbeza-beza. Apa yang awak nampak? Itulah. Bergantung pada panjang gelombang warna tersebut.
Okey, jadi kadar fotosintesis adalah paling tinggi pada keamatan warna cahaya merah dan biru. Okey. Iaitu merah mudah diserap oleh klorofil. Biru pula mudah diserap oleh karotenoid, sejenis antioksida dalam daun sebelum dipindah kepada klorofil. Okay, awak tengok dekat graf 2.26 ada klorofil A, ada klorofil B dan juga karotenoid. Okey. Okay, warna merah tadi senang diserap oleh awak tengok klorofil A dan klorofil B kat situ. Klorofil A tu tinggi dekat warna merah tu. Warna biru, biru-biru kehijauan tu tinggi, mudah diserap oleh karotenoid. Okey. Okey, dekat warna biru pula klorofil A pun tinggi juga kat situ. Klorofil B pun tinggi juga dekat situ. Okey, so penyerapan lebih mudah pada lebih tinggi pada warna biru dan merah. Okey. Maka ini akan menyebabkan kadar fotosintesis meningkat dalam dua spektrum warna ni lah. Okey. Adalah maksudnya nak katanya bahawa kadar fotosintesis ni memang dipengaruhi oleh warna cahaya. Okey. Okey, habis hari ni tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis. So, sebagai kesimpulannya, saya bagi satu quotes daripada Barbara Ward. We cannot cheat on DNA. We cannot get around photosynthesis. We cannot say I'm not going to give a damn about phytoplankton. All these tiny mechanisms provide the preconditions of our planetary life. To say we do not care is to say in the most literal sense that we choose death. Okay, awak tak boleh tak ambil tahu tentang fotosintesis. Awak tak boleh tak ambil tahu tentang tumbuhan. Even tentang phytoplankton awak tak nak ambil tahu. Tak nak selamatkan diorang. Okay. Kalau awak berfalsafah macam tu, mencemarkan alam, potong, tebang semua tumbuhan, tak nak replant balik, tak nak ada usaha untuk jaga awak punya persekitaran tumbuhan awak. Dalam erti kata lain, awak sedang memusnahkan kehidupan awak sendiri tau. Bukan awak musnahkan tumbuhan tu semata-mata. Sebab semua-semua ni, even phytoplankton yang awak tak nampak tu, adalah preconditions, syarat untuk seluruh kehidupan planet, bukan awak seorang. Okay. So, mulai hari ni lebih buka mata untuk belajar tentang tumbuhan. Okay, untuk belajar menanam, belajar sukakan tumbuhan. Okay. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.